أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita, alhamdulillah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita nak menghitung nikmat Allah kepada kita, sudah semestinya tidak terhitung. Begitu banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun nikmat yang paling besar sekali yang kita kecapi pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengekalkan sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini dalam keadaan kita melakukan, dipermudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan, dan juga diperkasakan kita sama-sama memperkasakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kemuncak kepada penghormatan yang sangat diberi penghormatan, dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang paling baik takwanya di kalangan umat manusia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan di kalangan kamu, kata Allah, kalangan kita manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang paling baik takwanya kepada Allah. Jadi alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang untuk sama-sama kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Jadi jangan kita persia-siakan kehidupan kita, kerana kehidupan kita di atas dunia ini hanyalah sekali saja. Sekali saja kita hidup atas dunia, kemudian kita akan sama-sama menempuh kepada alam-alam yang berikutnya, seperti alam barzakhnya, seperti alam kuburnya, seperti alam akhiratnya. Jadi kita kena ingat bahawa dunia ini adalah satu tempat persinggahan kita yang sementara. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keterbatasan waktu yang ada pada pagi ini, supaya saya ingin memberi sedikit tazkirah ataupun peringatan untuk diri kita bersama. Memandangkan kita sekarang ini, kita sudah berada di penghujung bulan Syaban. Kita berada di penghujung bulan Syaban. Jadi selepas daripada bulan Syaban, kita akan sama-sama berjumpa dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sehingga banyak dalam Al-Qurannya disebut tentang kemuliaan-kemuliaan dia adalah bulan Ramadan ini. Istimewanya bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan juga, oleh kerana Ramadan ini adalah satu bulan yang istimewa, maka dia nak juga berjumpa dengan orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan orang-orang yang istimewa tersebut,
dan disempatkan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang istimewa ini, iaitu bulan Ramadan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perbincangan kita pada hari ini, saya hanya menjuruskan kepada bagaimanakah kita persiapan yang perlu kita buat untuk kita menghadapi ataupun untuk memasuki bulan Ramadan ini. Bagaimana banyak kupasan oleh para alim ulama, oleh ustaz-ustaz, tuan guru yang membahaskan tentang kelebihan bulan Ramadan ini. Baik. Jadi di kesempatan ini untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan, untuk kita menghadapi Ramadan ini ada beberapa fasa yang kita kena sama-sama tempuhi. Fasa yang pertama di antaranya fasa di ambang Ramadan. Bagaimana kalau kita tahu pada hari ini kita menghadapi saat keterbatasan kita dalam pergerakan kita, iaitu PKP-nya, Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana yang telah diarahkan dan diputuskan oleh peringkat kerajaan yang kita panggil ulil amri. Maka kita sebagai rakyat wajib kita kena patuhi. Wajib kita kena patuhi. Dalam kerangka itu juga, maka Ramadan pada tahun ini ada sangat-sangat berbeza dengan Ramadan yang sebelum ini. Baik. Jadi fasa yang pertama iaitu di ambang Ramadan. Kalau sebelum ini kita nak masuk bulan Ramadan, sibuk orang duduk buat ceramah sebulan tu, di hujung bulan Syaban ini ceramahnya ambang Ramadan di masjid dan surau dan sebagainya. Namun pada hari ini ceramahnya tetap berjalan, namun kaedahnya adalah tetap berbeza. Sebab kita ada satu arahan supaya tidak menghadiri masjid-masjid dan surau-surau. Jadi yang ni pun kita kena patuhi. Jadi perbincangan ni banyaklah. Ada orang setuju, ada orang tak setuju, ada orang memberontak, ada orang tak memberontak, mengeluarkan hujah masing-masing. Namun yang bagi saya, apa yang penting, kita taat kepada pemerintah, taat kepada kerajaan. Ini merupakan salah satu daripada tuntutan syariat. Siapa yang taat kepada arahan kerajaan, selagi mana arahan kerajaan itu tidak bercanggah dengan syarak dan untuk mendatangkan kebaikan kepada seluruh rakyatnya yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemerintah, maka apabila kita mematuhi itu, pahala untuk kita, pahala kerana mematuhi perintah daripada kerajaan ini. Baik. Jadi dalam keterbatasan waktu yang ada ini, fasa yang pertama di ambang Ramadan itu sendiri. Yang kedua di permulaan Ramadan. Bagaimana kita tahu dalam bulan Ramadan ini ada ulama yang membahagikan Ramadan ini kepada 3 fasa. Fasa di awaluhu maghfirah. Di peringkat awal dia, Nabi SAW menyatakan bagaimana Ramadan ini berlaku pada 3 peringkat. Dengan fasa maghfirahnya, dengan fasa rahmatnya, dengan fasa itqum minan narnya, dijauhkan daripada api neraka Allah. Kemudian kita kena ingat, selepas daripada fasa ini, fasa yang kita selepas daripada keluarnya kita dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi oleh kerana itu, pada fasa ini saya dalam kesempatan kali ini, saya nak cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana berada kita di fasa yang pertama, iaitu di ambang Ramadan. Kita nak menyambut bulan Ramadan ini. Baik. InsyaAllah pertama kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi kepada tetamu Ramadan. Kita takut bimbang, kita duduk, ada orang yang tak sempat untuk masuk bulan Ramadan. 1 hari nak masuk bulan Ramadan, mati. Ada orang yang masuk sehari bulan Ramadan, mati. Ada orang yang 3 hari, ada orang yang 2 hari, ada orang yang separuh hari, ada orang yang dekat nak raya pun nak mati. Jadi kita berdoa kepada Allah, moga-moga Ramadan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama masuk bulan Ramadan dalam keadaan yang penuh dengan persediaan dan juga penuh dengan rasa seronok kita. Rasa seronok kita nak masuk bulan Ramadan ini. Baik. Pertama kita kena cek, kita nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita kena cek diri kita. Saya cek diri saya,
Tuan-tuan kena cek diri tuan-tuan yang mana dengar ni, cek, kita sama-sama cek diri kita. Di antaranya kita cek, pertama, perasaan kita nak jumpa dengan Ramadan ni lagu mana. Sebab kita nak masuk Ramadan ini, persiapan dia kena ada zahiriah dan juga batiniah. Dari segi fizikal dan juga mental, kena kuat nak masuk bulan Ramadan ini. Kalau kita kekuatan fizikal saja kita hanya utamakan, sehingga kita mengenepikan, tidak memikirkan bagaimana keadaan mental kita ataupun batiniah kita dari segi dalaman kita, maka kita juga akan menempuh untuk menjadi orang yang akan kecundang di dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi kita tak mau Ramadan yang tahun lepas, bagi orang-orang yang buat secara terbaik, niat dalam hati, Ramadan kali ini kita nak buat paling terbaik daripada tahun yang lepas. Bagi orang-orang yang mana tahun lepas buat Ramadan dengan kita panggil alak bala gitu ya, dengan sambil lewa ya, tak rasa apa-apa. Jadi masuk bulan Ramadan kali ini, niat dengan dalam hati kita nak jumpa dengan Ramadan ni, tak apa lama ni, 4 hari lagi ni. Jadi kita niat, aku nak masuk bulan Ramadan ini ya Allah, aku nak melaksanakan amal ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, iaitu lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Baik. Di antaranya kita kena buat persiapan fizikal dan juga mental kita, mental kita, zahiriah kita, batiniah kita. Dari segi zahiriah, saya percaya tuan-tuan dah buat persiapan awal, kena rancang. Walaupun kerajaan dah bagi duit banyak, apa potongan semua, kita tak banyak kereta ke apa, rumah ke apa, tapi kena buat peringatan kita. Berbelanja kita kena bijak, bijak dalam kita berbelanja. Ini juga adalah ujian daripada Allah. Kita hidup atas dunia ini tidak boleh lari daripada ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan hidup mati kita ni, Allah Ta'ala sebagai ujian kepada kita. Allah Ta'ala nak tengok siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Ini sebab menjadi penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di peluang ini terbuka kepada semua, orang kaya, orang miskin, orang apa sekalipun keadaan dia, ada peluang untuk melakukan amal ibadah. Kalau amal ibadah dia baik di sisi Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Ini penilaian Allah, berbeza dengan penilaian manusia. Kadang-kadang penilaian manusia itu hanya penilaian kepada zahiriah saja, pada pandangan mata kasar saja, tanpa memikirkan pandangan yang di sebalik. Baik. Pertama, dalam persiapan kita nak persiapan dari segi batiniah kita kena cek diri kita. Saya cek, tuan-tuan cek, bagaimana perasaan kita nak menyambut bulan Ramadan. Pertama, adakah kita seronok? Adakah kita seronok nak jumpa dengan Ramadan ni? Yang kedua, apa? Yang kedua, kita tak rasa apa? Tak rasa apa? Nak kata seronok pun tak seronok pun tak. Yang ni bahaya sikit. Ni bahaya sikit. Orang mati rasa ni bahaya. Yang ketiga adanya orang seronok sangat. Seronok sangat. Seronok sangat nak jumpa dengan Ramadan ni, sampai minta doa dan sebagainya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang kita nak baca tu. Minta Allah Ta'ala bagi keberkatan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kita, temukan kita dengan bulan Ramadan ini. Baik, Ramadan ini tuan-tuan, bagi orang yang tahu apa itu Ramadan, apakah kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, apakah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala istimewanya Ramadan ini, maka orang itu akan rasa seronok sangat pasal dia kenal Ramadan. Kita buat perumpamaan senang je tuan-tuan. Kalaulah sesuatu perkara tu kita kenal benar, kita seronok tak? Seronok. Kalau orang tu jenis minat kepada kereta, dia akan kaji dalam bab kereta ni. Kereta ni jenis tu, enjin ni jenis lagu ni, nak modify lagu mana, nak bagi cantik. Dia akan selalu hidup dia sehingga letak dalam handphone dia wallpaper dan sebagainya dalam bilik dia dan sebagainya. Dia gambarkan apa yang dia minat, apa yang
Dia minat kereta, minat motor, minat mancing. Dia sanggup, tuan-tuan. Pasal apa? Dia tahu keseronokan dia melakukan perkara tersebut. Jadi kita nak twin perasaan seronok kita ni, tuan-tuan. Kita nak salurkan kepada perasaan seronok kita ini, seronok kita nak jumpa dengan Ramadan. Oleh kerana itu, maka kita kena kenal Ramadan ini dengan sebaik-baik. Kita kena menjiwai sungguh, kena berkorban sungguh. Benda yang kita sayang, tuan-tuan, kena melakukan pengorbanan. Kena melakukan pengorbanan. Bukti kita sayang, kita laki bini, kita suami isteri, kita sayang kat isteri kita, tuan-tuan. Sebab itu kita sanggup berkorban. Harta kita dengan anak-anak kita tak berkira, tuan-tuan. Kita tak berkira. Tu. Tapi kalau perasaan kasih dan sayang kita itu tak ada, kita akan mula berkira-kira. Kita akan mula berkira-kira. Jadi perasaan sebegini kita sama-sama cek muhasabah. Kita nak melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan kita bersiap sedia, tuan-tuan. Bersiap sedia, kita tak tahu adakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita, ataupun ada kesempatan-kesempatan yang Ramadan yang lain lagi. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Tak ada satu jaminan daripada mana-mana pihak yang mengatakan Ramadan tahun depan kita akan dapat. Yang nak main ni pun kita tak boleh nak jamin. Apakah kita nak jamin ya benda tahun depan? Baik. Jadi pertamanya kita kena cek perasaan kita ni apa. Perasaan kita ni apa? Seronok ke? Tak seronok ke? Rasa macam mana? Tu. Pertama. Jadi kalau bagi orang yang tak seronok, cuba didik, pupuk dalam diri ni, dalam jiwa ni, dalam hati ni, supaya timbul perasaan seronok nak berjumpa dengan Ramadan. Seronok. Bagi orang yang ada rasa seronok ni, duk nanti-nanti dah Ramadan ni, duk tengiang-ngiang, termimpi-mimpi, terbangun-bangun dah dan sebagainya. Nak tarawih, ada orang yang excited nak tarawih dan sebagainya. Jadi bagi orang yang sebegini, berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kekalkan perasaan sebegitu sehingga kita masuk dalam bulan Ramadan, sehingga berakhirnya kita keluarnya dalam keadaan kita seronok dalam kita nak melakukan amal-amal ibadah tersebut. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dari segi perasaan kita nak sambut bulan Ramadan ni. Itu panggil amal Ramadan. Amal Ramadan. Baik. Yang kedua di antara tu, yang pertama, kita cek diri kita tu seronok ada. Kalau kita seronok, insya-Allah mainlah lagu mana pun, musim PKP ke, musim apa ke, lebih-lebih lagi mencabar. Allah Ta'ala nak bagi pahala lebih, kata bonus. Nak bagi bonus. Dengan kita tahu kita sambut Ramadan tahun ni, kalau sebelum ni kalau ada setengah-setengah negeri dia bagi cuti di awal Ramadan. Contoh Kedah, dia ada cuti awal Ramadan. Tapi tahun ni awal Ramadan tidak boleh keluar, melepasi merentasi negeri. Tak boleh nak balik kampung, tak boleh apa, duduk rumah. Duduk rumah. Baik. Jadi di antaranya, yang kedua saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada kesempatan ini, iaitu yang keduanya, kita nak sambut bulan Ramadan ni, tuan-tuan, memang kita kena mengulang kaji tentang ilmu berkaitan dengan puasa. Dengan puasa. Pasal kita tahu bulan Ramadan ini satu yang kemuncak dia, Allah Ta'ala fardukan kepada kita puasa. Yang mana kefarduan puasa ini ada satu hukum dia wajib, sebaris dengan termasuk dalam rukun Islam. Rukun Islam. Siapa-siapa yang tak puasa, maka dia akan menjadi Islam yang cacat, tak sempurna. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan dalam hadis ni apa? Bunyal Islamu ala khamsi. Terbinanya Islam ni di atas 5 perkara, tuan-tuan. Terbinanya yang kita nak kata kita ni seorang Islam, kita nak mendabik dada, nak mendakwa kita sebagai seorang Islam, jadi kena terbinanya di atas kita kena ada 5 perkara. 5. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Ucap 2 kalimah syahadah. Kedua, wa iqamis salah, kena sembahyang. Kena sembahyang. Yang ketiga, wa shaumi Ramadan, kena puasa bulan Ramadan. Puasa bulan lain boleh juga? Boleh, tapi itu tidak dikira kefarduan, itu sunat. Yang jadi perkiraan di bulan Ramadan ini. Yang keempat apa, tuan-tuan? Mengeluarkan zakat.
Yang kelima, menunaikan haji bagi orang yang berkemampuan. Banyak perbahasan dari segi konteks kemampuan ini. Baik. Jadi kalau seseorang itu menjadi pincang, dia tinggal satu, tak tinggal banyak. Tonggak tinggal satu je. Tolak yang haji tadi lah. Yang haji ni perbincangan yang panjang dari segi kemampuan. Hak empat tadi. Hak punya hak kita kena wajib, kita kena buat dan sebagainya. Okey, contoh dia syahadah dia elok. Tapi tak semayang dia tak apa elok. Puasa dah. Ni kita ada fenomena ni, fenomena yang tidak baik. Situasi ataupun kita kata persekitaran yang tidak baik ni ada apa? Ada segelintir masyarakat kita pada hari ni tuan-tuan, yang mana puasanya rajin, semayangnya malah. Jarang kita dengar orang yang rajin rajin semayang, puasa jarang. Puasa malah jarang. Yang banyak kita dengar puasa rajin, semayang malah. Jadi perbincangan sebegini kita akan bincang dalam bulan-bulan puasa nanti. Banyak lagi kita ni. Jadi kita nak highlight di sini, kita nak cuba tumpukan pada hari ni persiapan untuk kita nak masuk bulan Ramadan ni. Baik. Kita kena mengulang kaji berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa ni. Bagaimana dalam bulan Ramadan ini kita difardukan supaya berpuasa, ibadah yang paling kemuncak kita supaya kita lakukan ibadah puasa. Jadi kita kena mengulang kaji berkaitan dengan puasa ni. Sebagaimana ada kata-kata, ada ulama menegaskan apa? Al-ilmu yasbiqul amal. Ilmu itu hendaklah mendahului amalan. Kita nak buat apa sekalipun, lebih-lebih lagi ibadah yang khusus ini memerlukan kepada ilmu. Orang yang malah belajar payah. Orang yang malah belajar tak boleh. Jadi kena banyak wajib. Talabul ilm faridatun. Menuntut ilmu ni satu kefarduan ke atas orang Islam, ke atas seorang Muslim. Ada dalam riwayat ada orang Muslimah. Tu jadi kefarduan. Orang yang tak belajar dosa, sebab dia fardu kena belajar. Reti kata reti, cerdik kata cerdik, pandai kata pandai. Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam nak bagi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dan siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak kehendaki. Tapi biasanya lumrahnya siapa yang belajar, insya-Allah Allah Taala akan bagi petunjuk untuk dia. Jadi oleh kerana itu kita kena mengulang kaji bab-bab berkaitan dengan puasa. Yang batalnya kena ingat, apakah amalan-amalan yang sunatnya. Insya-Allah saya yakin di siri-siri yang berikutnya, walaupun kita berada dalam tempoh PKP ini, tapi kita ini dah berada dalam keadaan, bagi saya lah, secara pandangan peribadi saya, tak ada kena mengena orang lain. Kita ni berada di dalam kawasan darurat yang moden. Kalau Tok Wan kita dulu berada dalam keadaan darurat, berbeza dengan kita. Makan ubi kayu, pucuk kayu, nak tengok ni macam-macam zaman Jepun dan sebagainya. Kita dengar kisah-kisah Tok Wan kita. Tapi kita ni hari ni Allah Ta'ala uji dalam darurat moden, yang mana pergerakan kita adalah terbatas. Namun dalam keadaan terbatas ini banyak Allah Ta'ala bagi kat kita lagi. Walaupun kita tak boleh ke masjid, kuliah kita tetap boleh berjalan secara online, secara apa sekali pun boleh. Tak ada masalah. Bahkan nak menikah pun boleh online lah ni. Tapi perbahasan lah tu. Ni satu ilmu Allah Ta'ala bagi di sebalik musibah ini, ada hikmah. Tu kata ilmu ni. Jadi kita ambil, kita orang yang beriman, kita orang yang selalu bertadabbur. Bagaimana Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzati. Berfikirlah kita dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Keadaan kita, suasana kita, apa sekali pun Allah Ta'ala buat ni, kita kena berfikir. Tafakkur. Fikir. Di sebalik musibah COVID-19 ini juga banyak kita dapat belajar ilmu. Bagaimana orang boleh solat, solat apa ni, boleh jamak bagi frontliner yang berada di barisan hadapan. Perbincangan sebegini mungkin kita tidak dibincang sebelum-sebelum ini. Tak datangnya COVID-19 ni kita tak bincang, tapi hari ini kita bincang. Ini adalah ilmu bagi kita.
Sebab tu dalam fiqh ni, luah ilmu Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, luah. Sebab tu kita tadi nak ukur siapa yang cerdik ni. Ilmu ni Allah, milik Allah. Ilmu ni milik Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi luah. Luah. Jadi kita kena belajar. Kita kena perkasakan ilmu. Bila lagi kita nak menghadapi bulan Ramadan ini, perkasakan ilmu kita. Walaupun kita dah tahu dah dulu duk puasa puluh-puluh tahun, puluh-puluh kali dah puasa ni. Buat dia setahun sekali. Kalau orang umur yang hidup hari ni 30 tahun dah, lepas daripada akhir balik lah kita kata. Sebelum akhir balik ni tak apalah. Lepas pada akhir balik itu, dia hidup ni 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun dah. Mana kata 40 kali dah paling-paling koman dia kena duduk dalam Ramadan. Namun perbincangan kita kena selalu bincang, selalu diberi peringatan. Lepas pada ni insya-Allah kita ada siri-siri yang berikutnya. Kita masuk pada fasa pertama, kita cerita kelebihan bulan-bulan Ramadan ni supaya peringatan kepada kita tak mau berlalunya Ramadan ini dalam keadaan kita rugi serugi-ruginya, tuan-tuan. Rugi serugi-ruginya. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan lain saya akan cerita ni di apa ni kita buat amalan-amalan yang patut dalam bulan Ramadan ni. Kita nak cerita, kita nak sambut Ramadan. Baik, kena ulang kaji. Dengan ilmu-ilmu tu kena refresh balik, kena peringat balik, baca buku-buku kita berkaitan dengan Ramadan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilat dan juga kelebihan bulan Ramadan ini, supaya apa ni tuan-tuan? Nak menambahkan keyakinan dalam kita melakukan amalan-amalan ibadah. Bukan nak mengelirukan kita. Kita belajar ni bukan untuk bertambah keliru kita dah. Tu lari daripada matlamat belajar. Kita belajar ni supaya menambah keyakinan dalam hati kita nak melakukan amalan tersebut. Kita nak semayang. Siapa kita kena semayang, tuan-tuan? Kita nak menambah keyakinan. Aku semayang ni keyakinan dengan ilmu yang kita ada, kefahaman yang kita ada, kita semua buat amalan tersebut, menambah keyakinan kita buat dengan kemah. Kalau kita hanya ikut-ikut orang, tak selesai masalah. Mai orang tu cerita hari ni, kita pun jadi goyah. Mai orang tu dia cerita hari ni, kita jadi goyah. Jadi keadaan-keadaan sebegini dibincang dalam hukum-hukum fiqh untuk apa ni? Untuk kesejahteraan kita. Mungkin situasi kita tak kena dengan hukum itu, tak kena, tapi pada situasi orang lain kena. Kena. Jadi kita tengoklah keadaan mana yang kita mampu untuk buat, kita laksanakan. Jadi kita cari balik tentang apa ni supaya menambah keyakinan dalam diri kita berkaitan dengan Ramadan. Yang ketiga, kita kena untuk persiapan dalam menyambut Ramadan ini juga, kita kena apa? Kena mengetahui amalan-amalan yang utama. Amalan-amalan utama ni kita tangkap terus. Kita tangkap terus. Kita planner kita ni kena cantik, tuan-tuan. Perancangan kita masuk Ramadan ni, okey, ni hak mana? Hak amalan utama ni aku tak mau tinggal. Niat. Bagaimana dalam perbahasan dalam kita ni, ulama dia bahas dalam bab niat ni, di antaranya niat benda baik dapat satu pahala, tuan-tuan. Baru niat. Niat benda baik ni, tuan-tuan, dapat dah satu pahala. Pergi buat pula benda yang baik yang kita niat hari tu, dapat dua pahala. Allahu Akbar. Rahmatnya Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Kasih sayangnya, pemurahnya Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Nak bagi pahala kat kita ni. Tunggu kita nak atau tak mau. Tunggu kita nak ngada. Jadi Allah Ta'ala, kita kena tahu amalan-amalan utama ni kita pegang semua-semua. Kita niat dah, ya Allah Ta'ala, amalan-amalan utama dalam bulan Ramadan ini yang mana kita susun dah. Ada dah amalan-amalan yang utama dia kita susun dah. Kita buat satu planner, kita buat untuk muhasabah kita bersama. Kita ada orang yang sampai dia jaga sungguh, tuan-tuan. Dia jaga sungguh-sungguh amalan ibadah dia ni. Sampai hari tu, sampai malam dia akan tik. Dia tulis dah senarai dah. Hari tu nak buat apa. Malam dia checklist balik. Checklist. Hari ni aku semayang. Okey, semayang jemaah qada, baca Quran berapa muka, berapa ni. Selawat berapa kali, istighfar berapa banyak. Aku buat benda baik apa. Sebagai rujukan yang muhasabah untuk dia, bukan untuk pamer kat orang. Bukan untuk pamer kat orang.
Untuk diri dah. Pasal apa? Dengan kita tik tu baru kita tak. Oh lah, perempuannya sikit baru. Tu hak kita tik. Hak malaikat tik, hak malaikat tanda tu jangan soal. Tu kerja malaikat. Kita jangan duk kutip ganggu kerja orang. Kita buat kerja kita. Tu kerja malaikat. Hak tanda malaikat tanda tu tanda. Hak tu tunggu nanti kita mati. Hak ni hak kita hidup ni sebagai nak bagi semangat kepada kita. Contoh kita ni, Allah kurang hari ni. Kita dah niat dah nak sembahyang, nak sembahyang apa ni amalan-amalan utama ni kita nak buat. Tiba-tiba masuk satu Ramadan tu kita jadi duk kaluk mana tak tahu. Tak buat. Cek Allahu Akbar, hari ni tinggal sembahyang jemaah dan sebagainya. Hari ni tinggal baca Quran dan sebagainya. Kita buat azam balik. Ya Allah, aku esok ni hari kedua ni, ya Allah, di bulan Ramadan ni aku nak buat yang terbaik daripada hari yang pertama ni. Hari kedua kita tik pula. Tanda pula. Sampailah berakhirnya kita dalam Ramadan, insya-Allah akan menatijahkan, menghasilkan dengan hasilan yang baik kalau ada perancangan yang baik. Itu sebab penting. Ada juga setengah tu, setengah macam-macam orang ni macam-macam. Ada setengah tu yang kata apa duk tanda apa, yang kata malaikat tanda dah. Kita kerja kita buat bagus. Ada hak jenis tu ahli ibadah tak apa, depa tak payah kira, tak apa. Tapi kita hak peringkat hak main on off ni. Hak pisah dah. Pi sekali jemaah, 3 kali tak pi. Pi sekali sembahyang jemaah tu. 3 hari pi, seminggu tak pi. Ni hak jenis lagu ni. Hak jenis lagu ni lagu mana? Jadi kita fikirlah kaedah lagu mana, cara lagu mana untuk menaikkan semangat kita. Untuk kita menaikkan semangat kita supaya kita melakukan amal ibadah dalam keadaan penuh ceria dan penuh keseronokan. Sebab itulah di antaranya kita kena tahu amalan-amalan utama yang kita perlu dalam buat dalam bulan Ramadan. Kita kena rancang dah. 30 hari tu kita separuh Ramadan tu baru kita nak ni masuk 15 ke atas, kita nak perkasakan lagi, pergiatkan lagi. Ni jangan jadi terbalik tuan-tuan. Ini satu fenomena juga ni. Tu fenomena apa? 15 hari pertama, Masya Allah, kemah. Orang tak sampai masjid, kita sampai dah. Tu. Siap marah hari Tok Bilal. Siap marah hari Tok Bilal lambat. Padahal Tok Bilal duk main lagu tu sebelum puasa pun lagu tu dekat nak azan baru dia api. Main kita kena duk marah. Komplain situ, komplain sini. Masuk 15 Ramadan tuan-tuan, muka dia tak ada. Kita tak mau. Umpama Ramadan ini bersusah payahnya kita nak mendaki 15 hari Ramadan itu menjadi satu kemuncak kita berada di atas. Jadi lepas pada kemuncak tu, orang nak turun pula tu macam-macam pesen. Kalau tuan-tuan nak turun terjun terus sampai juga bawah. Apa golek calak habis ya. Tapi kalau kita ikut track elok, insya-Allah selamat kita turun ke bawah. Begitulah perumpamaan. Kita mendaki gunung, mendaki bukit. Kita ikut track dia, jalan dia. Selamat dah tuan-tuan, selamat insya-Allah. Selamat. Kita turun pula, melalui track dia, jalan dia, insya-Allah kita selamat. Jadi kita nak naik ke Ramadan ini dengan ikut track, jalan dia juga, turun kita juga dalam keadaan selamat. Tu yang penting. Jadi kita kena list lah amalan-amalan utama ni. Nanti insya-Allah ada kesempatan lain kita cerita amalan-amalan lain. Jadi mudah-mudahan di kesempatan yang ada ini, persiapan kita nak menyambut Ramadan ini, beberapa perkara yang saya pesan tadi sama-sama kita praktikkan. Pertama kita niat, kita buat persiapan fizikal dan mental kita. Lebih-lebih dalam PKP ni banyak banyak yang kita kena terokai berkaitan dengan ilmu. Contoh kalau dalam masa ni kita nak kena sembahyang tarawih, sembahyang tarawih. Di antara kemuncak hak paling besar sekali dalam bulan Ramadan ni, biasa orang nak bincang apa? Perkara sunat hak utamanya apa? Sembahyang tarawih. Jadi tu yang ada orang duk tulis tu dalam Facebook ke apa, tuan-tuan. Kalau dulu kita asyik duduk komplain tu imam. Ada tok imam baca panjang, ada tok imam baca pendek sangat, ada orang sembahyang laju, sampai ada video orang share sembahyang 10 minit 20 rakaat ke apa tu. Yang tu semua tu tak boleh pakai. Jadi hari ni kita kalau sebelum-sebelum ni kita dah asyik komplain tu imam je.
Jadi hari ni dia tulis apa? Menarik juga tulisan ni. Kadang-kadang dalam Facebook ni ada yang boleh kita buat ambil iktibar. Ada juga perlu kita tapis. Ada yang kita kena perlu tabayun, kena perhatikan, jangan duk gaduh nak kongsi, share dan sebagainya. Jadi dia tulis, dia kata tahun ni lah ni kita sendiri buat masjid, semaya jemaah, hidupkan jemaah dalam rumah masing-masing. Tu sebab hikmahnya di antaranya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi dekat kita COVID ni hampir sebulan lebih ke rasa kita 4 minggu ni ada fasa-fasa yang tertentu. Jadi rupa-rupanya Allah Ta'ala nak didik kita Allah Ta'ala nak didik kita supaya buat satu jemaah dalam rumah. Kalau sebelum ni asyik mungkin kita duk sibuk pergi masjid dan surau dan sebagainya. Tak ada nak sembahyang dengan anak-beranak kita, dengan isteri kita. Tu pun kalau ada on off sekali dua yang kita tak pergi surau dan masjid. Jadi hari ni Allah Ta'ala nak biasakan kita tu sebelum berjumpa dengan Ramadan ini, dalam keadaan kita nak buat masjid jemaah, menghidupkan sembahyang jemaah ini dalam rumah kita. Kita nak jadi imam ni, tak? Kita nak jadi imam. Nanti insya-Allah dalam siri yang lain kita kena cerita dalam sembahyang tarawih ni. Senang aja. Sembahyang tarawih ni tak payah nak pening-pening kepala. Kita buat penting sembahyang 2 rakaat ni kena ada. Kita sembahyang sunat tarawih, kita imam, kita niat jadi imam lah. Jangan duk buat ajaran-ajaran tak sepatutnya pula tuan-tuan. Lama kita duk suruh isteri kita jadi imam. Mentang-mentang isteri kita duk mengaji dah, duk pergi mengaji Quran, sanatnya macam-macam, mengaji untuk syekh tu dengan imam ni. Isteri kita baca sedap, baca seronok, kita dengar. Kita jenis malas dulu. Bukan malas ustaz, kata kasar sangat malas Apa? Tak dan. Tak dan nak pergi mengaji. Sibuk duk kerja dan sebagainya. Ni jumpa. Jangan duk baca Fatihah tak habis sudah. Baca surah At-Tin, berakhir dengan surah apa ni? Surah Al-Asr. Penat tuan-tuan. Kama illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rukun. Tadi baca Wat-Tin. Ni dia akan berjumpa ni macam-macam ni. Jadi memerlukan kepada kekuatan. Sebab tu dah Allah Ta'ala nak didik kita. Ada hikmah tuan-tuan. Ada hikmah. Allah Ta'ala buat semua ini. Allah Ta'ala ciptakan kepada kita, buat ada hikmah untuk kita, ada kebaikan untuk kita. Tidak ada satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta dengan tidak ada kebaikan untuk makhluknya. Semua ada untuk kebaikan. Jadi oleh kerana itu, selamat kita untuk menempuhi Ramadan pada tahun ini 1441 Hijrah ini dalam keadaan kita bersiap sedia, dalam keadaan keterbatasan pergerakan kita dan sebagainya. Bukan pergerakan aja terbatas tuan-tuan, ibadah tidak terbatas. Tarawih tetap juga. Jangan ada pula apa ni ada ada buat fatwa yang kata buat keluar ke apa ke, kita tak payah nak puasa pasal kita menghadapi PKP ni. Tak ada. Setakat tak pergi surau ada. Kecuali ada masalah keuzuran yang dibolehkan untuk kita tak puasa, itu lain lah, tak apa. Ni tak ada keuzuran apa pun tuan-tuan. Penyakit ni sebelum bulan Ramadan tak mai. Masuk satu Ramadan, penyakit gastrik ada. Pukul 10 tak lebih dah, perut bunyi dah. Ni penyakit ni kena diiktiraf oleh doktor yang thiqah, yang boleh dipercayai. Nanti perbincangan ni dia dirancang dalam bulan Ramadan nanti lah, insya-Allah tuan-tuan. Jadi persiapan kita bagi para suami, bersiap sedia untuk jadi imam. Tu kan ada ayat orang muda. Apa ni? Suamiku imamku ke apa, tak tahu saya apa. Jadi hari ni kita nak tengok. Jadi kita nak tengok. Jadi jangan duk timbul pula kahwin aja tuan-tuan boleh online, sembahyang jemaah jangan duk online pula. Yang tu setakat ni tak ada perbincangan lagi lah. Kecuali ada kita tak tahu lah, wallahu a'lam. Kita tunggu tengok. Jangan kita duk pandai-pandai buat sendiri. Lama duk sembahyang tu imam, mentang-mentang ada setengah-setengah negeri imam boleh pergi lah sembahyang di masjid. Tiba-tiba dia buat live, dia sembahyang kat masjid. Heboh kepada anak Korea,
semayang kat rumah masing-masing. Tu imam tu masjid baca ni. Tu semua tu kita tak tahu, minta Allah Taala kita buat amalan ni jangan ikut hukum syarak, insya-Allah. Setakat ni tak ada lagi tu, tak ada apa. Jangan duk pandai-pandai duk buat benda-benda tidak sepatutnya. Jadi apa-apa pun, manakah kita, selama mana kita dia beri lagi umur oleh Allah Taala, bercantumnya roh dengan jasad kita ni tuan-tuan, sama itulah. Sama bagaimana akal kita masih lagi berfikiran waras dengan baik, maka usahalah kita untuk melakukan amal ibadah dalam apa keadaan sekalipun. Walaupun dalam keadaan batasan pergerakan ni banyak, banyak lagi. Kalau sebelum ni kita sibuk dengan urusan dunia lebih daripada urusan akhirat. Jadi pada Allah Ta'ala bataskan sikit. Lah ni banyak ada rumah. Jadi kutip pahala masa ada rumah. Tama-tama bulan puasa ni. Tama-tama bulan Ramadan ni. Kalau bulan-bulan lain kita seorang-seorang suami sidai kain dapat satu umpama. Masuk bulan Ramadan 10 tuan-tuan. Selai baju pun 10. Basuh baju lagi, Allahu Akbar. Basuh berak anak. Banyak kutip, banyak-banyak. Jadi ini adalah satu kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dalam apa keadaan kita hidup atas dunia ni. Tuan-tuan, minta Allah Taala bimbing kita, bimbing ke arah kebaikan. Jangan Allah Taala biarkan kita hidup dalam keadaan kita tidak dibimbing, tidak dibimbing. Jadi kita mohonlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita untuk kita mencari keredaan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Ikut ajaran Islam, ikut Islam dengan sebenar-benarnya, insya-Allah kita akan selamat tuan-tuan, selamat dunia dan selamat di akhirat. Jadi sekadar itu perkongsian untuk saya dan keterbatasan waktu yang ada pada hari ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Ini aset untuk saya, aset akhirat saya. Saya nak bagi tuan-tuan duit tak mampu. Jadi sikit-sikit Allah Ta'ala bagi sikit kelebihan, sikit yang boleh ceramah ni boleh sembang lah, bukan nak kata ceramah ilmu tak ada mana pun. Dia nak berkongsi dengan tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Jadi apa-apa pun kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita bersiap sedia, fizikal dan mental, rohani dan jasmani kita kena sihat semuanya. Mudah-mudahan kita melangkah masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita seronok. Mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala campurkan satu perasaan keseronokan kita dalam kita melakukan amal-amal ibadah kepada Allah. Sembahyang kita rasa seronok. Puasa kita rasa seronok. Puasa tu seronok tuan-tuan. Baca Quran kita seronok. Duduk dalam keluarga kita, duduk dalam rumah tangga kita seronok dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan jaga Allah, Allah Ta'ala akan jaga tuan-tuan. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada apa-apa perkataan, ayat-ayat yang mengguris mana-mana perasaan, mana-mana jiwa, saya mohon maaf, mohon ampun. Selamat menyambut bulan Ramadan. Sama-sama kita berdoa semoga kita menjadi orang yang istimewa untuk berjumpa dengan bulan yang diistimewakan oleh Allah kepada kita ini. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma ya kashifal gham wa ya farijal ham wa ya man li'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala wal waba wan niqam idfa' anna ya Allah
ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله يا رب العالمين كل بلاء ووباء وهم وضيق وشدة ونقمة وفتنة ما ظهر منها وما بطن. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم لا تحرمنا ما عندنا بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا ما عندك بشر ما عندنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.